Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dan anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Kita mulakan dengan sesi penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 peringkat kementerian. Sekiranya Akta Tahanan Rumah diluluskan, ia hanya terpakai pada individu yang dikenakan Perintah Tahanan Reman sementara menunggu perbicaraan mahkamah. Namun, tahanan rumah tidak layak diberikan kepada individu yang ditahan reman kerana melakukan kesalahan, termasuk kesalahan jenayah serius yang memperuntukkan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, tahanan reman yang didakwa di bawah kesalahan serius yang membawa pemenjaraan 10 tahun ke atas, keganasan rumah tangga dan kanak-kanak, sebatan mandatori, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSUM dan Bab 6 Kanun Keseksaan juga tidak layak untuk ditahan di rumah. Hasrat kami ialah memberi kuasa kepada mahkamah untuk menimbang kemudian memerintahkan bahawa yang ditahan reman ini hendaklah ditahan reman di rumah dan dipakaikan device sehingga tarikh perbicaraannya. Jadi kelebihan yang segera apa dia? Penjara kita akan menjadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Baik. Setakat semalam, terdapat 87,229 prospek termasuk 28,000 individu yang ditahan reman di penjara seluruh negara walaupun penjara hanya mampu memuatkan 74,000 orang. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin mempertahankan tindakan menahan pemimpin GISB Holdings GISBH dan 21 pengikut di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat pihak polis selepas melakukan siasatan teliti berhubung kes yang disiasat bagi kesalahan jenayah terancang di bawah Seksyen 130B-1 Kanun Keseksaan. SOSMA dikenakan ke atas 22 pimpinan dan ahli GISBH berdasarkan siasatan di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan, iaitu jenayah terancang. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berpencen sebelum Januari 2013 akan menerima kenaikan pencen sebanyak 15% melalui 2 pelarasan bermula Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata ia dibuat susulan pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA bermula 1 Disember ini. Sekalipun kes masih belum diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, susulan pelaksanaan skim saraan perkhidmatan awam yang diumumkan oleh kerajaan kepada penjawat awam yang sedang berkhidmat termasuk perkhidmatan ATM, penyelarasan pencen kepada semua pesara termasuk veteran ATM juga akan dilaksanakan. Beliau turut memaklumkan pelarasan pencen sebanyak 7% kepada veteran ATM bersara sebelum Januari 2013 itu akan dilaksanakan pada Disember ini. Ia dilaksanakan berdasarkan gaji akhir yang bersamaan pada 2012. Pelarasan kedua sebanyak 7% pula akan dibuat pada awal 2026. Bagi tempoh 2022 sehingga 15 Oktober lalu, syarikat-syarikat telekomunikasi telah menyekat lebih 1.4 bilion panggilan yang meragukan dan lebih 1.2 bilion SMS yang tidak diminta. Syarikat tersebut juga terus melaksanakan sekatan akses kepada 8,080 laman sesawang palsu. Pelbagai inisiatif kesedaran dan tadbir urus telah diperkukuh di peringkat kerajaan. Antara inisiatif terkini yang dilaksanakan adalah dengan menguatkuasakan arahan larangan terhadap kandungan terlarang di dalam khidmat pesanan ringkas atau SMS bermula 1 September 2024. Kandungan terlarang tersebut meliputi kandungan pautan dengan izin hyperlink, permohonan maklumat peribadi dan nombor telefon untuk dihubungi dengan izin callback number. Penguatkuasaan arahan larangan ini bertujuan untuk melindungi pengguna, seterusnya membendung jenayah penipuan di mana perkhidmatan SMS boleh dieksploitasi oleh penjenayah dengan menyamar sebagai pelbagai pihak termasuk entiti awam dan swasta.
untuk memperdaya orang ramai. Beliau turut memaklumkan Dewan sebanyak 53,407 kandungan di platform media sosial telah diturunkan oleh penyedia perkhidmatan dan sebanyak 5 laman sesawang penipuan telah disekat dari tahun 2022 sehingga 15 Oktober 2024. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan memperincikan anggaran peruntukan bagi penubuhan Majlis Media Malaysia MMC menerusi satu memorandum Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Jelas Fahmi Fadil, dana permulaan akan diguna pakai untuk pengoperasian awal MMC sebelum ia boleh beroperasi dengan dana sendiri. Bagi tujuan tersebut, Jawatankuasa Pro Tem telah menyediakan pelan kewangan jangka masa panjang dengan menyasarkan sumber kewangan daripada sumber-sumber lain. Malaysia dalam proses akhir melantik perutusan khas pengerusi ASEAN mengenai Myanmar. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata, perutusan itu akan menjalankan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan di Myanmar bagi dibawa ke meja rundingan dan dialog politik untuk mencari jalan penyelesaian yang berkekalan berhubung krisis politik dan kemanusiaan di negara itu. Malaysia akan mengambil pendekatan yang inklusif dan pelbagai serampang atau dengan izin multi-prong dan mendekati semua pihak termasuk junta Myanmar dan negara-negara berpengaruh seperti China dan India dalam perbincangan ke arah mencari jalan penyelesaian yang kekal serta selaras dengan aspirasi rakyat Myanmar sendiri. Tambahnya, Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 bertanggungjawab menerajui usaha ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar berdasarkan pemufakatan 5 perkara yang telah dipersetujui pemimpin-pemimpin kumpulan serantau itu pada April 2021. Projek Sarawak-Sabah Link Road SSLR Fasa 2 kini di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang sudah selesai urusan pengambilan tanah juga sedang dilaksanakan. Adalah sedang di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey Negeri Sarawak dan pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang telah diselesaikan urusan pengambilan tanah. Jadi tempoh pelaksanaan projek SLR 2 ini fasa kedua dijangka 5 tahun dari sekarang. Pada masa sama, Datuk Seri Alexander turut memaklumkan SSLR Fasa 2 diluluskan pada 2023 dengan surat setuju terima SST dikeluarkan pada Mac lalu. Projek terbabit melibatkan 4 pakej dan 3 sub-pakej dengan jajaran sepanjang anggaran 322 km. Keputusan melantik U-Mobile sendirian berhad untuk melaksanakan rakaian kedua 5G berdasarkan tata kelola yang baik. Penelitian secara bebas dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, lantikan dibuat bukan secara pengadugerahan terus, sebaliknya menerusi proses tender dan sekaligus tidak bertentangan dengan syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. Pelaksana rangkaian 5G kedua dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ini termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat ataupun USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaiktarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Fahmi turut menegaskan pihaknya atau Timbalan Menteri tidak terbabit dalam sebarang proses penilaian. Dalam perkembangan lain, kerajaan tidak berhasrat menyekat platform media sosial yang gagal mendaftar lesen kelas memberi perkhidmatan aplikasi selepas 1 Januari 2025. Bagaimanapun, Fahmi menggesa penyedia perkhidmatan memainkan peranan penting dalam mewujudkan ekosistem lebih selamat kepada pengguna.
pada waktu ini kerajaan tidak berhasrat untuk mengekang akses kepada platform-platform tersebut. Jadi kita melihat itu adalah the last resort. Kita tidak mahu ke arah itu. Dan yang penting kita mahu bukan hanya internet yang lebih laju, internet yang lebih murah, tapi paling penting internet yang lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga. Sementara itu, infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence POP hub gentian optik. Inisiatif yang disediakan bagi membolehkan pengguna melayari perkhidmatan internet. Jelas fahmi sehingga 31 Oktober lalu, sebanyak 67 POP berjaya disiapkan sepenuhnya bagi fasa 1. Ini menjadikan 7,871 premis telah tersedia dengan sambungan gentian optik untuk dilanggan komuniti setempat. Susulan insiden remaja maut terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon di dalam bas ekspres. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD mengeluarkan larangan sementara penggunaan soket pengecas telefon dalam bas. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, larangan sementara itu sehingga laporan pasukan petugas khas berhubung kejadian tersebut selesai dijalankan. Wakil Suruhanjaya Tenaga, JPJ, Myros, Sirim dan APAD juga telah melakukan pemeriksaan awal ke atas syarikat pembuat bas terlibat ataupun coach builder. Laporan lengkap mengenai punca insiden akan disediakan oleh pasukan petugas khas setelah siasatan menyeluruh siap sepenuhnya. Tempoh 14 hari diberi kepada pasukan petugas khas untuk mengemukakan hasil siasatan. 5,972 keluarga ditawarkan unit rumah di bawah skim program perumahan rakyat PPR sewa untuk beli setakat 31 Ogos lalu. Skim itu dilaksana di 19 PPR di seluruh negara melibatkan 7,234 unit rumah. KPKT sedang giat mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuklah pihak kerajaan negeri serta sektor perbankan dan juga kewangan sebagai salah satu usaha untuk kita menambah baik skim RTO yang sedia ada. Dan pada masa yang sama KPKT juga sedang giat meneroka ruang kerjasama dengan institusi-institusi kewangan bagi mencari alternatif dan inisiatif pembiayaan yang bersesuaian. Sekian berita Parlimen dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Naswarhin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.